Ketua, memacu modo ekonomi Malaysia. Dengan izin, winner never quit, quitter never win. Inilah falsafah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga menjadi Perdana Menteri. Long overdue and he deserve it. Dengan izin. Hari ini saya bertuah kerana diberi peluang membahas rang undang-undang perbekalan yang telah dibentang dan dicadangkan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bajet sekali ini berjumlah melebihi 390 bilion yang merakumi 303.8 bilion perbelanjaan mengurus, 90 bilion peruntukan pembangunan dan 2 bilion simpanan luar jangka. Bajet ini merupakan bajet yang paling besar dalam sejarah pembangunan Malaysia dan ianya bertujuan untuk mencapai sasaran melonjak ekonomi negara ke tangga 30 teratas ekonomi dunia. Pada Julai 2023 yang lalu telah mengumumkan ekonomi medani sebagai sebuah wadah agar Malaysia terus berperanan menjadi peneraju ekonomi utama di rantau Asia Tenggara dengan matlamat muncul sebagai 30 ekonomi terbesar dunia. Hari ini Malaysia berada di kedudukan 37 ekonomi dunia dengan KDNK sebanyak 406.3 bilion USD bagi tahun 2022. Sasaran yang sebenarnya berasas dan tidak mustahil ini untuk direalisasikan, namun ianya juga perlu diterjemahkan di dalam tindakan bersepadu setiap dari kita, sama ada dari pihak kerajaan, pihak swasta dan setiap individu rakyat. Dasar ekonomi baru yang diperkenalkan pada tahun 1970 telah berakhir tahun 1990. Semenjak itu, sektor pertanian dan perbuatan menjadi enjin utama ekonomi yang merancangkan sendi perekonomian negara. Dasar kesesamaan yang diperkenalkan telah menarik minat penyertaan Bumiputera di dalam bidang perniagaan. Dasar serta galakan yang diberikan oleh pihak kerajaan telah melonjak KDNK tidak kurang dari 8% saban tahun. Dasar Pembangunan Nasional DPN telah diperkenalkan pada tahun 1991 sebagai menyambung dasar baru ekonomi negara dengan wawasan 2020 merupakan kemuncak kepada Malaysia sebagai sebuah negara maju. Penglibatan luas pihak swasta dengan penekanan kepada ekonomi berasaskan perindustrian telah menjadi kunci utama yang merancangkan ekonomi negara. Peluang pekerjaan kepada setiap warga dengan pendapatan yang lebih baik juga membentuk iklim ekonomi yang stabil kepada rakyat. Dasar pentadbiran kerajaan yang berkesan telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan. Kadar buta huruf dapat diatasi apabila peluang belajar yang menyeluruh sehingga ke peringkat yang tertinggi di samping infrastruktur negara yang lengkap telah menyebabkan limpahan kek ekonomi dapat dirasai oleh rakyat hingga ke ceruk kampung dan desa. Negara terus mencari dan membentuk dasar yang baik bagi kepentingan rakyat dan negara. Oleh yang demikian, bekas Perdana Menteri 6, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak telah mengambil tanggungjawab untuk memastikan rakyat dan negara terus berupaya hidup dengan lestari, maju dan berjaya apabila menggariskan TN50 dengan berpaksikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berwibawa dalam ekonomi sosial dan mindar, menjadikan Malaysia sebagai satu dari 20 buah negara teratas dan termaju dunia. Satu transformasi negara yang berteraskan usaha antara kerajaan dan rakyat. Dengan tersedia sumber tenaga manusia yang berilmu dan berpakaran, infrastruktur yang lengkap dengan wujudnya kawasan dan zon perindustrian di setiap koridor, setiap negeri hinggalah ke setiap daerah telah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang amat kondusif bagi pelabur dari dalam dan luar negara untuk melabur dan mengembangkan perniagaan. Soal jaminan keselamatan dan insentif yang diberikan oleh kerajaan begitu menyumbang kepada terhasilnya sebuah ekosistem perniagaan yang kukuh, berdaya tahan dan berdaya saing. Datuk Yang Bertuah, bagi menjamin Malaysia terus kekal maju dan berdaya saing
dalam memastikan negara mencapai hasrat ekonomi medani sebagai sebuah negara yang bakal menjadi salah sebuah dari 30 buah negara terbesar ekonomi dunia. Ianya bukanlah sesuatu yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang. Ianya tidak akan terjadi hanya dengan angan-angan yang hanya ada di atas keping kertas. Setiap cadangan dan rancangan ini disusun perlulah disertakan dengan tindakan yang bersepadu, teliti, cermat juga berani. Pihak kerajaan perlu mendefinisikan dengan lebih jelas tindakan yang telah dan akan dibuat dalam menyampaikan hasrat dan maksud ekonomi medani. Kefahaman menyeluruh penting dalam memastikan semua pihak sama ada pemain industri, pihak pengurus kewangan, setiap agensi kerajaan, mahasiswa yang bakal memasuki pasaran pekerjaan serta rakyat secara keseluruhannya perlu didedahkan serta dimanfaatkan akan keperluan yang perlu bagi memenuhi hasrat murni tersebut. Model ekonomi yang bagaimana yang mahu diperkenalkan oleh negara kepada para pelabur. Apakah insentifnya? Apakah sektor dan subsektor yang diberikan penekanan oleh pihak kerajaan dalam merancangkan lagi ekonomi? Sebagai contoh, apakah model ekonomi ini nanti akan turut sama memperkenalkan sistem cukai kerajaan yang terbaik, iaitu GST, yang pernah diperkenalkan sebelum ini? Kalau benar GST akan diperkenalkan semula, apakah ianya sama atau ada kelainan? Jika ianya mahu dilaksanakan, maka soalannya bila? Dunia pasca COVID-19 dan pasca perang Rusia dan Ukraine menyebabkan keadaan ekonomi dunia lemah dan tidak stabil. Hari ini dengan peperangan yang sedang berlaku antara Palestin dan Israel yang dilihat tidak berpenghujung menyebabkan ekonomi dunia yang menunjukkan tanda mula pulih namun ianya masih lagi fragile dan perlu dipergiat agar aktiviti ekonomi dunia benar-benar kembali sihat dan selamat. Keadaan ini tentunya memaksa negara meneroka usaha ekonomi yang lebih strategik, menawarkan kerjasama G2G yang berkesan maupun kerjasama awam dan swasta pasti memerlukan kerajaan menyediakan satu master plan yang terancang dan atraktif. Apakah kerajaan akan menjalinkan kerjasama khusus dan lebih tersusun dengan negara-negara ekonomi terbesar dunia dalam menggerakkan kadar pelaburan asing yang agak perlahan masuk ke dalam negara sekarang ini? Sebagai contoh, apakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan semula iklim pelaburan yang pernah Malaysia jalin bersama dengan negara China seperti sebelum ini? Apakah pihak kerajaan akan terus memperkasa ekonomi koridor yang pernah pun dilaksana dan masih banyak yang tertangguh sebelum ini? Hubungan dagang antara dua negara ini pasti akan memanfaatkan Malaysia dengan menjadikan negara terbesar ekonomi dunia ini sebagai hub ekspor barangan tempatan ke luar negara melalui negara berkenaan yang pastinya mempunyai jaringan perniagaan yang lebih luas dan cekap. Dengan adanya kerjasama pembangunan antara dua negara, maka tentunya FDI dari negara berkenaan akan lebih tersasar, berjadual dan berfokus serta dengan sendirinya ia merancangkan ekonomi sesuai dengan hasrat dan cita-cita ekonomi medani yang digagaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Datuk Yang Bertuah, High Speed Rail HSR, tahniah kepada pihak kerajaan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang berani untuk meneruskan semula projek HSR High Speed Rail seperti mana yang diumumkan oleh pihak My HSR Corporation Sdn Bhd pada Julai tahun ini. Walaupun kali ini projek berkenaan dikatakan akan dibiayai oleh pihak swasta sepenuhnya, namun sebenarnya limpahan ekonomi di sebalik kejayaan projek HSR ini nanti tentu akan menguntungkan rakyat dan negara. Projek HSR ini mesti segera direalisasikan kerana semua negara maju seperti Perancis, Jerman dan Jepun mempunyai kereta api berkelajuan tinggi. Antara kriteria negara maju ialah keupayaan menyediakan kemudahan pengangkutan awam dengan meningkatkan mobiliti rakyatnya dari satu negeri ke negeri yang lain. Peningkatan mobiliti sudah tentu meningkatkan aktiviti ekonomi
Dengan adanya HSR dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru atau terus ke Singapura, sudah tentu ianya menggalakkan rakyat, terutamanya rakyat Singapura serta pelancong yang masuk melalui Singapura yang sememangnya mempunyai kuasa beli yang tinggi untuk berbelanja di negara kita ini. Industri perhotelan kita juga akan mendapat. Datuk Yang di-Pertua, Boleh. saya nak celah sikit aja. 1 minit je. Okey, silakan. Duduk sebelah tu nak. HSR, High Speed Rail, yang dahulunya diideakan oleh PM kita, PM6. Tetapi selepas itu dibatalkan. Selepas, kalau tak salah saya, dalam 2018. HSR kita tahu seperti mana Datuk Yang di-Pertua, baik untuk negara, baik untuk industri hiliran ataupun ekonomi, vibrant kepada ekonomi kita. Tapi malangnya dibatalkan. Soalannya, apakah risiko yang diumumkan baru ini boleh dibatalkan semula? Terima kasih. Itu soalan saya. Datuk Yang Pertua, saya sebenarnya tak tahu apa risiko. Tapi mengenali Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, ini pandangan saya, bukan jawapan yang tepat ataupun salah. Tidak. Mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sebagaimana mukadimah saya kata tadi, winner never quit, quitter never win. Bermaknanya ini falsafah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bermaknanya kalau dia dah bersetuju untuk meneruskan HSR ini, saya rasa apa sekali berlaku sekalipun, ini mesti diteruskan kerana ianya memberi kelebihan dan kebaikan untuk negara kita ini. Industri perhotelan kita akan mendapat nafas baru dengan peningkatan penggunaan bilik hasil keluar masuk rakyat, terutamanya pelancong dari Singapura. Ini kerana apabila siapnya HSR, perjalanan dari Singapura atau Johor Bahru ke Kuala Lumpur akan hanya mengambil masa 90 minit. Jurang yang jauh dapat dicepatkan perjalanannya akan menyebabkan rakyat mempunyai pilihan untuk meneroka bidang pekerjaan dan berniaga dengan berulang-alik antara Kuala Lumpur dengan Johor Bahru atau Singapura. Bayangkan selepas ini, mungkin ada rakyat kita tinggal di Kuala Lumpur mula mengambil keputusan mencari peluang pekerjaan di Johor Bahru atau di kawasan transit HSR yang lain. Ini sedikit sebanyak akan mengurangkan tumpuan mencari pekerjaan yang hanya berpusat di Kuala Lumpur, sekaligus membuka peluang lagi luas kepada anak muda mencari pekerjaan. Setiap kawasan transit HSR ini juga akan membawa sama lonjakan pasaran hartanah serta lonjakan aktiviti ekonomi yang pesat di kawasan baru. Peluang pekerjaan yang bertambah di samping memperluaskan zon perdagangan, terutama di koridor selatan, dengan berfungsinya HSR kelak akan menjadi pemangkin kejayaan koridor ekonomi yang dicita-citakan oleh kerajaan selama ini. Semua ini akan membuka mata dunia kepada Malaysia sebagai syurga perdagangan dan perniagaan yang lebih kondusif, terancang dan selamat. Ianya juga merupakan satu alternatif baru industri di Asia Tenggara. Pastinya usaha Yang Amat Berhormat PM, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk meletakkan Malaysia sebagai salah satu daripada 30 kuasa besar ekonomi dunia akan lebih mudah dan segera dicapai. Persoalannya, Datuk Yang di-Pertua, sejauh mana pihak kerajaan boleh menentukan dengan pasti bahawa kawasan transit HSR yang melibatkan daerah tertentu di setiap hentian perjalanannya nanti benar-benar mengambil kira kepentingan ekonomi domestik serta mempunyai rantaian pengembangan logistik. Usaha terancang pihak kerajaan dalam menjana pendapatan negara dengan memastikan peluang pekerjaan kepada setiap warga negara serta membuka ruang niaga yang luas seluas-luasnya dalam setiap sektor tentu akan mengangkat sama industri perniagaan kecil dan sederhana atau PKS. Datuk Yang Pertua, asas kepada kejayaan bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Keuangan boleh disimpulkan kepada perlunya wujud sebuah pasukan yang baik dan berkesan. Pasukan yang bersilang gabung akan berkepakaran, tenaga dan pengalaman dalam membentuk pasukan yang kompeten. Latihan yang berterusan dengan garapan ilmu terkini tentunya
pasukan pengurusan yang kompeten pasti dapat menggerakkan roda ekonomi untuk terus berputar serta sampai ke destinasi yang dicita-citakan. Pasukan ini juga perlulah disertai sama oleh rakyat yang terdiri pada pihak swasta, para usahawan juga golongan muda yang perlu menjadi tunjang kepada bergeraknya enjin ekonomi negara dengan berkesan. Akhirnya, penguatkuasaan dan penyelenggaraan juga merupakan satu elemen penting dalam memastikan apa jua dasar dan rancangan yang dilaksanakan perlulah diikuti dengan tanggungjawab pemeliharaan yang adil dan efektif. Sebarang ketirisan yang merencatkan kemajuan pembangunan ekonomi negara merupakan satu pembaziran dan sebenarnya merupakan pengkhianatan kepada kemajuan negara serta rakyat Malaysia. Marilah kita bergerak ke hadapan seperti serumpun bak serai, sesusung bak sirih. Sakit sama mengaduh, luka sama menyiuh. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Akhirnya keutamaan rakyat dan negaralah yang menjadi keutamaan kita semua. Memastikan rakyat terus hidup sejahtera di dalam sebuah negara Malaysia yang aman, makmur dan berjaya. Masa ada 33 minit lebih. Memang tak cukup. Jadi saya terpaksa skip, Datuk Yang Bertua. Saya tak beri lebih masa. Terhad kepada 20 minit saja. Itulah. Ini Yang Bertua ni strict sikit. Saya terpaksa skip, Datuk Yang Bertua. Saya akan skip ke yang terakhir. Baik. Tan Sri Yang Bertua ataupun Datuk Yang Bertua, Perbadanan Kemajuan Kelantan Utara ataupun Utara. Dalam memastikan pembangunan di setiap wilayah negeri, daerah dan kampung seimbang kerajaan telah menubuhkan sebagai agensi kerajaan bagi memastikan semua pihak dan setiap kawasan sama ada di bandar maupun di desa berupaya dibangunkan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang sekarang ini dikenali sebagai Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW telah berjaya menubuhkan agensi pelaksana di setiap wilayah dan negeri. Dengan usaha terancang dan mulia Allahyarham Tun Razak membuka Felda, maka semenjak dari itu banyak lagi agensi kerajaan seperti Risda, Fekra telah ditubuhkan bagi membantu setiap lapisan rakyat terpelihara dan tidak tercicir dari arus pembangunan negara. Makanya banyak lembaga pembangunan tanah, wilayah dan negeri yang berjaya ditubuhkan selaras dengan pembangunan menyeluruh bagi seimbang yang mula diperkenalkan oleh kerajaan sejak rancangan Malaysia pertama tahun 1966 yang merakumi perancangan pembangunan di Semenanjung termasuk Sabah dan Sarawak. Lembaga Kemajuan Johor Tenggara atau Kejora di Johor, Dara di Pahang, Ketengah di Terengganu, Kedah di Kedah, Perda di Pulau Pinang. Juga Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan atau Kesedar di negeri Kelantan. Kesedar yang telah ditubuhkan pada 1 Mei 1978 telah berjaya mengimbangi komposisi penduduk di antara Kelantan Selatan dan Kelantan Utara, membasmi kemiskinan dengan menyusung semula masyarakat. Sejak itu peranannya untuk membangunkan rakyat dan kawasan yang terlibat tidak pernah terhenti dan sememangnya ia memerlukan lebih banyak lagi perhatian dan peruntukan dalam melestarikan kewujudan Kesedar selama ini. Namun begitu, kesejahteraan hidup rakyat dan pembangunan menyeluruh negeri Kelantan akan memerlukan pembelaan kerajaan pusat tidak hanya berada di selatan negeri Kelantan, malah kawasan utara negeri Kelantan dengan kepadatan penduduk serta menjadi kawasan yang pesat membangun dengan rancaknya aktiviti ekonomi memerlukan perhatian yang sebenarnya lebih penting atau paling tidak sama penting dengan kawasan melibatkan kawasan selatan di bawah Kesedar. Oleh yang demikian, seharusnya kerajaan pusat melalui Kementerian Desa dan Wilayah meneliti, mengkaji, seterusnya meluluskan pembentukan Perbadanan Kemajuan Kelantan Utara atau Utara demi kesejahteraan hidup rakyat dan kemajuan berterusan di kawasan negeri Kelantan Utara. Perbadanan Kemajuan Kelantan Utara ini nanti bakal bertanggungjawab kepada kawasan yang bermula dari daerah jajahan Macang, Bacok, Pasir Putih, Tanah Merah, Kubang Kerian, Kota Baru, Pekalan Cepa dan Tumpat. Kawasan yang pesat dengan taburan penduduk negeri Kelantan
yang dianggalkan melebihi 1.3 juta orang berbanding rakyat Kelantan secara keseluruhannya memececah 1.9 juta orang. Tentunya kewujudan utara ini, Datuk Mentua minta sikit, nak habis lah. 1 minit ya? 2 minit lah. 1,5. Tentunya kewujudan utara ini nanti akan memberikan manfaat besar kepada penduduk negeri Kelantan yang masih banyak memerlukan perhatian, sokongan dan bantuan kerajaan persekutuan melalui agensi pusat. Pastinya utara akan dapat memainkan peranan penting dalam membantu mempercepatkan pembangunan yang sememangnya banyak perlu diusaha, diselaras dan dibangunkan bersama dengan kerajaan negeri Kelantan. Kewujudan utara akan menjadi pemudah cara bagi pihak kerajaan persekutuan untuk pembangunan di negeri Kelantan. Jumlah kepadatan penduduk kawasan utara ini amat mendesak untuk agensi ini menyusun keperluan rakyat setempat. Utara bakal dapat menyelaras pembangunan terancang yang lebih strategik untuk kemudahan rakyat. Pembinaan rumah terutama PPR yang begitu mendesak di setiap bandar utama. Perancangan yang bersepadu akan dimainkan oleh utara dalam memastikan keperluan jalan penghubung di antara bandar, jalan pintas yang mampu mengurangkan kesesakan. Keperluan pendidikan sama ada sekolah rendah dan menengah, klinik-klinik kesihatan, juga zon perdagangan baru yang perlu dibuka bagi menampung kepesatan aktiviti ekonomi yang semakin berkembang di Kota Baru dan kawasan sekitarnya. Adalah diharapkan pihak kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merangkap Menteri Kewangan Malaysia merestui cadangan ini untuk diangkat bagi menjayakan kewujudan Perbadanan Kemajuan Kelantan Utara atau Utara. Yang Berhormat. Closing. Okay. Datuk Yang Bertuah, Yang Budiman. Natijahnya, asas perbahasan yang saya bawakan ini bermula dari contoh dan penceritaan hingga berupa cadangan dan persoalan yang dibangkitkan adalah semata-mata atas rasa kasih dan sayang saya kepada negara kita Malaysia yang kita semua cintai untuk membina sebuah negara bangsa yang cemerlang. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua sebagai ahli Dewan Negara untuk menyokong penuh belanjawan yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri agar ianya dapat dilaksana bagi menjamin kehidupan rakyat yang lebih cemerlang pada tahun mendatang. Semoga usaha kita semua ini akan terus mendapat taufik dan hidayah Allah SWT dengan naungan hidup bernegara yang dicita-citakan. Saya sedar dan kita semua mengakui bahawa perjalanan membina negara bangsa ini masih panjang. Ianya memerlukan langkah sederak setiap rakyat Malaysia bagi sama-sama kita melaluinya. Dengan izin, a journey of 1,000 miles begin with the first step. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Tan Sri, Yang Berhormat Tan Sri. Saya akan maklum kepada semua YB-YB kita terhad sesuatu 20 minit saja. Tak ada injury time. Kerana kita ada 11 orang pembahas, nanti kira-kira pukul 4.30 nanti kita akan berhenti untuk RUU atau untuk usul tu dibincangkan dan sudah tu kita akan sambungkan nanti. Jadi sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz. Betul? Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk turut sama berbahas. Rang Undang-Undang Perbekalan 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, izinkan saya memulakan perbahasan saya pada kali ini dengan membaca sepotong ayat Al-Quranul Karim daripada surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin
ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, berdiri teguhlah kamu dalam menegakkan kebenaran, menjadi saksi di muka bumi dengan melaksanakan keadilan. Dan janganlah kebencian kamu kepada satu-satu kumpulan manusia mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Sesungguhnya adil itu adalah lebih dekat kepada takwa ataupun takut kepada Allah. Dan takutlah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Tuhan yang maha mengetahui segala apa yang kamu lakukan. Tuan yang dipertua, belanjawan kali ini adalah yang terbesar yang pernah dibentangkan dalam negara kita di Parlimen ini dengan anggaran peruntukan sebanyak RM393.8 bilion dengan perbelanjaan mengurus yang besar iaitu sebanyak RM303.8 bilion dan juga perbelanjaan untuk pembangunan sebanyak RM90 bilion selain daripada simpanan luar jangka sebanyak 2 bilion. Dengan unjuran hasil kerajaan pada 2024 nanti adalah sebanyak RM307.6 bilion iaitu pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Maka kita melihat bahawa hasil kerajaan tersebut hampir digunakan sepenuhnya iaitu sebanyak 99% hanya untuk perbelanjaan mengurus sahaja. Maka secara langsungnya kerajaan terpaksa terus bergantung kepada hutang baru demi kelangsungan pembangunan negara yang akan menelan belanja sebanyak RM90 bilion. Ia adalah satu bebanan dan menjadi satu cabaran besar kepada kerajaan kita dalam pengurusan fiskal negara. Laporan tinjauan fiskal dan anggaran hasil kerajaan persekutuan juga menyatakan bahawa hasil cukai terus menjadi penyumbang utama kepada hasil negara dan dijangka meningkat sebanyak 6.4% kepada RM243.6 bilion. Maka untuk mencapainya, Tuan Dipertua, negara mestilah dikukuhkan dengan pertumbuhan ekonomi yang baik dan rancak selain meningkatkan mobilisasi hasil melalui perluasan asas cukai serta menambah baik pematuhan dan ketulusan cukai. Belanjawan besar ini sudah pasti mampu untuk menjamin kesejahteraan rakyat negara kita jika ianya benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk menjadikannya sebuah kenyataan dan impian kepada kita semua, sudah pastilah antara tiang utama yang perlu diperkukuhkan oleh kerajaan hari ini adalah tiang keadilan dan juga kesederhanaan di dalam membelanjakan hasil mahsul negara tersebut. Dan itulah semangat yang dibawa oleh ayat Quran yang saya bacakan sejak tadi, di mana Tuan Dipertua, Allah Ta'ala menyeru melalui ayat tersebut supaya kita menjadi penegak kepada keadilan. Dan keadilan itu dapat dilihat apabila kita mampu melaksanakannya sama ada ke atas kawan ataupun lawan. Dan Allah Ta'ala menyebut lagi bahawa siapa saja yang berusaha untuk berlaku adil, maka dia sebenarnya telah mendekati sifat takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak dapat tidak bahawa dalam melaksanakan belanjawan pada kali ini, tiang keadilan itu mestilah ditegakkan oleh pihak kerajaan. Cuma Tuan Dipertua, isu terbesar kita apabila sampai kepada peringkat pelaksanaan adalah lemahnya modal insan, sama ada di pihak orang politik ataupun pegawai kerajaan. Itulah yang menjadi isu. Sehingga hasil besar negara yang berjumlah ratusan bilion ini akhir sekali tidak dapat menyampaikan kesejahteraan kepada rakyat negara kita. Maka tumpuan utama
yang sepatutnya diberikan oleh kerajaan, oleh pihak kerajaan adalah pembinaan modal insan. Suka saya menyebut di awal ucapan ini bagaimana para ulama kita yang bercakap banyak mengenai pembinaan insan ini menyebut bahawa antara sifat utama yang perlu didirikan oleh setiap insan adalah sifat as-sidq, sifat benar dalam diri mereka sehingga mereka benar terhadap diri, benar terhadap orang lain, apatah lagi benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai kepada peringkat pelaksanaan oleh anggota tubuh, oleh tangan dan kaki manusia, maka manusia diminta untuk menyempurnakan sifat benar dalam diri mereka. 3 peringkat. Yang pertama adalah as-sidqu fit tauhid. Benar di dalam perhambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah as-sidqu fil ilmi bit tariq. Mereka benar dalam mengenali jalan menuju Allah Ta'ala. Dan yang ketiga adalah as-sidqu fil iradah. Mereka benar dalam membina kemahuan mereka, kehendak mereka untuk berjalan di atas jalan tersebut. Dan yang terakhir barulah mereka sampai kepada peringkat pelaksanaan, iaitu as-sidqu fil amal. Iaitu mereka benar di dalam melakukan pekerjaan yang mereka mahukan. Apabila manusia memenuhi 3 peringkat ini, maka kita akan melihat bahawa manusia akan mencapai kejayaan yang cemerlang. Termasuklah kita dalam masa kita membangunkan negara kita ini, Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehinggalah mereka sendiri mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Maksudnya Tuan Diri Pertua, apabila kita bercakap mengenai pelaksanaan, maka yang paling penting adalah binaan modal insan, iaitu mereka mesti menyempurnakan diri mereka dahulu. Kalau umat Islam, dia kena pastikan bahawa matlamat pengabdian itu adalah jelas, tidak ada bohong padanya. Itu dalam diri. Akidah mesti betul. Dan yang kedua adalah dalam diri mereka juga, iaitu mereka mesti benar dalam ilmu mereka, dalam mengenali jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga masih lagi binaan dalam diri, iaitu mereka mesti memiliki kemahuan yang tinggi untuk melaksanakan apa yang jelas matlamat kehidupan mereka, iaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. Apabila sempurna binaan dalam diri itulah, maka segala perbuatan mereka, tangan mereka, kaki mereka, mata mereka akan bertindak betul, dan itulah hasil yang kita akan dapat lihat. Tuan Diri Pertua, sebenarnya di sebalik saya sendiri, sebenarnya saya terperangkap hati saya ni dalam tempoh sebulan 2 ni dengan isu Palestin. Saya tak boleh bercakap kecuali saya kesentuh juga isu Palestin. Maka izinkan saya untuk saya bawa dalam Dewan Yang Mulia ini pelajaran daripada apa yang berlaku di bumi Palestin hari ini, untuk menunjukkan bahawa benarnya apa yang disebutkan oleh para ulama kita, bagaimana apabila hati telah bersih, diri telah dibina dengan baik, maka hasilnya adalah besar, yang bukan hanya dilihat oleh individu tersebut, bahkan dilihat oleh dunia. Dan itulah yang berlaku di bumi Palestin hari ini. Yang pertama, Tuan Diri Pertua, adalah apabila rejim Zionis ini yang telah hampir lebih 70 tahun menjajah bumi Palestin, maka hari ini bangkit di sebalik peperangan yang dahsyat yang penuh dengan penganiayaan, pembantaian terhadap anak-anak kecil, wanita dan orang tua tanpa mengira batas. Allah Ta'ala bangkitkan satu kumpulan di bumi Palestin, kumpulan pejuang yang membenarkan janji mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akhir sekali mereka melihat bahawa adalah mustahil untuk mereka hidup dalam dunia perhambaan di bawah rejim Zionis. Mereka nampak bahawa matlamat mereka adalah mesti membebaskan diri mereka daripada penjajahan Zionis. Dan kemudian mereka telah benar mengenali jalan, bahawa tidak ada jalan lain
untuk membebaskan mereka dan bumi mereka daripada penjajahan kecuali memilih jalan yang benar, iaitu menempuh jalan jihad di jalan Allah. Mereka mesti mengorbankan nyawa, darah mereka demi mencapai apa yang Allah Ta'ala mahu, iaitu tidak boleh menghambakan diri kepada kezaliman. Dan yang ketiga, mereka telah membina kemahuan, iradah yang tinggi, sehingga mereka hilang dalam tubuh mereka ini perasaan untuk mengutip kepentingan semasa, kepentingan peribadi, kepentingan puak. Mereka buang semua. Yang penting ialah mereka gadaikan nyawa dan darah mereka demi untuk mencapai kepentingan bersama, iaitu membebaskan diri daripada penjajahan. Dan akhir sekali, apabila mereka sempurnakan tiga ini, kita melihat suatu peperangan yang dahsyat. Satu pihak diwakili oleh ketenteraan yang terbesar di dunia, yang dianggap paling gagah, bukan hanya rejim Zionis Israel, bahkan disokong oleh kuasa-kuasa besar, termasuk dunia, termasuk negara Amerika dan negara-negara Eropah yang besar lain, berlawan dengan sekumpulan rakyat yang jumlahnya tak ramai, tetapi hasilnya adalah apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suka saya tuan Datuk Yang di-Pertua untuk menyebut mengenai 2-3 perkara hasil yang perlu kita belajar. Yang pertama, perang ini yang berlangsung dalam tempoh yang sudah berlangsung, yang kita harap akan berhenti dengan segera, berlangsung lebih kurang dua bulan ini. Yang pertama adalah tercabutnya akar Islamofobia yang dicanang oleh Barat untuk menjauhkan manusia daripada Islam dan umatnya. Ironinya, Tuan di-Pertua, Islamofobia ini diajar, dicanang oleh Barat bahawa Islam adalah agama yang berkembang dengan keganasan melalui jihad, sehingga ditakutkan dunia dengan Islam dengan sebab keganasan dan juga jihad. Tetapi Allah Ta'ala gantikannya hari ini. Dunia hari ini mengenali Islam melalui jihad. Jihad di bumi Palestin akhir sekali membuka mata dunia bahawa Islam rupa-rupanya adalah agama yang adil, agama yang sejahtera, sehingga dapat kita lihat hari ini dunia barat, masyarakat barat, terutama sekali anak-anak muda, fenomena hari ini ialah fenomena buka Al-Quran. Mereka buka Al-Quran, mereka bincang, dan disebut dalam apa yang saya baca bahawa di bumi, di negara Perancis sahaja, negara yang memang anti kepada Islam, anak mudanya boleh kata di antara 200 hingga 400 orang memeluk agama Islam setiap hari ini. Dalam tempoh 2 bulan ini, sudah berpuluh ribu anak-anak muda memeluk Islam hanya di negara Perancis sahaja. Itu yang saya nak sebut yang pertama, iaitu tercabutnya akar Islamofobia yang dicadangkan bahawa Islam adalah agama keganasan, tetapi melalui jihad yang suci jugalah Allah Ta'ala mengubah pandangan dunia hari ini, sehingga dunia hari ini melihat Israel sebagai rejim yang begitu zalim, yang membantai umat Islam di bumi Palestin. Yang kedua, tumbangnya keegoan dan kebongkakan rejim Zionis di mata masyarakat dunia hari ini. Dan yang ketiga, saya sebut adalah terbongkarnya sifat munafik negara-negara besar, kuasa-kuasa besar yang terus menyokong secara terang-terangan rejim Zionis, walaupun jenayah perang adalah terlalu nyata yang telah dilakukan oleh kerajaan oleh rejim Zionis Israel. Tuan di-Pertua, adalah nyata di hadapan kita bahawa selagi mana negara kita mampu membebaskan diri daripada diikat oleh kuasa-kuasa besar ini, selagi itulah kita akan selamat daripada terheret dalam lubang-lubang kerosakan yang dibina oleh mereka di dunia kita, di dunia hari ini. Justru Tuan Yang di-Pertua, saya di Dewan yang penuh kemuliaan ini menuntut agar kerajaan mengambil sikap dan langkah proaktif dan berada di barisan hadapan di dalam menyokong dan mendukung perjuangan rakyat Palestin yang menuntut hak dan kemerdekaan negara mereka. Yang pertama, kita kekal selama-lamanya kita tidak mengiktiraf kerajaan Zionis Israel pada hari ini. Ini saya merakamkan ucapan tahniah kepada pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, yang sejak awal lagi tidak pernah mengiktiraf negara haram
Zionis Yahudi di bumi Palestin sehinggalah pada hari ini, sehingga kita bebas untuk menentukan sikap kita sendiri pada hari ini. Yang kedua, saya mendesak kerajaan terus bersuara setiap masa terus bersuara untuk mengutuk kekejaman berterusan Zionis ke atas kanak-kanak, perang mereka ke atas kanak-kanak, wanita dan orang tua pada hari ini. Dan yang ketiga, saya mendesak kerajaan terus mendukung perjuangan rakyat Palestin dengan sokongan tidak berbelah bagi tanpa rasa takut terhadap ugutan dan kecaman oleh kuasa-kuasa besar, termasuklah negara Amerika yang terbukti jelas menyokong pembantaian ke atas rakyat Palestin hari ini. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyebut sebelum ini, menyatakan bahawa dia tidak takut dengan sebarang ugutan dan ancaman oleh semua pihak yang mencabar sikap Malaysia terhadap negara Palestin ini. Dan yang akhir sekali, saya mendesak supaya kerajaan membuat satu ketetapan yang tegas bahawa masa depan rakyat Palestin adalah hak rakyat mereka sendiri di dalam menentukan masa depan mereka dan bentuk negara yang mereka mahukan. Campur tangan berterusan negara-negara kuasa besar adalah salah dan akan membantukan usaha-usaha pembinaan semula sebuah negara di bumi Palestin hari ini. Saya bacakan satu hadis sebagai akhir ulasan saya mengenai perang Palestin hari ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu lil muslimi kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha, rawahul Bukhari. Muslim adalah seperti sebuah bangunan yang kukuh sesama mereka, saling bahu-membahu sesama mereka. Tuan Yang Pertua, akhir sekali isu yang saya nak sebut, saya ambil sikit masa yang ada, mengenai pemerkasaan mahkamah syariah. Saya ingin menyentuh mengenai isu memperkasakan dan memartabatkan mahkamah syariah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam kenyataan terakhirnya baru-baru ini menyatakan kerajaan telah bersetuju menubuhkan satu jawatan kuasa khas yang diperakui oleh Majlis Raja-Raja dalam usaha memartabatkan mahkamah syariah. Saya amat menyokong usaha ini dan amat berharap agar isu-isu besar berkaitan dengan konflik antara undang-undang syariah dan sivil ini, selain daripada pertindahan kuasa antara negeri dan persekutuan, dapat diminimumkan. Walaupun saya rasa agak mustahil untuk diselesaikan sepenuhnya. Mengapa saya fikir bahawa agak mustahil untuk diselesaikan sepenuhnya? Pertama, sifat undang-undang Islam yang menyeluruh dan telah pun sempurna, maka ia akan sentiasa menyaingi undang-undang sivil sedia ada hari ini. Akan ada satu tekanan yang mencabar kekuatan undang-undang sivil daripada umat Islam sendiri yang melihat bahawa hukum Islam adalah telah sempurna dan adil sebagaimana yang terkandung dalam rujukan utama Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, pengagihan kuasa kepada mahkamah syariah adalah amat kecil. Bahkan dalam ruang-ruang tertentu kelihatan kelabu dan tidak jelas, sehingga mendorong kumpulan tertentu yang anti undang-undang Islam untuk hadir dan mencabar keabsahan undang-undang syariah yang telah pun diluluskan oleh dewan-dewan negeri untuk mahkamah syariah negeri masing-masing. Dan yang ketiga, umat Islam adalah terbeban oleh agama mereka untuk berhukum dengan hukum yang selaras dengan undang-undang Islam. Wujudnya hukum-hukum tertentu dalam undang-undang sivil yang bertentangan dengan undang-undang Islam telah mencetuskan satu desakan berterusan umat Islam untuk berhukum dengan hukum-hukum Islam demi mereka mencapai keredaan Allah. Tuan Yang Pertua, akhir sekali pada hemat saya, walaupun harapan kita adalah besar kepada jawatan kuasa khas yang akan ditubuhkan nanti, penyelesaian sebenar kepada konflik pertindihan kuasa dan undang-undang dalam negara kita adalah dengan memastikan undang-undang sivil terus dibaiki dan ditambah baik sehingga ianya selaras dengan undang-undang syariah yang sifatnya adalah adil dan menyeluruh. Dan itulah tugas kita. Tugas kita terutama sekali ahli-ahli parlimen daripada kalangan umat Islam, sama ada di Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat, untuk terus
memastikan undang-undang siber negara kita ini tidak bertentangan dengan undang-undang syariah. Semoga negara kita akan sampai kepada pelaksanaan undang-undang yang adil dan mendapat perkenan Allah, Tuhan yang Maha Adil dan Maha Penyayang. Sekian, dengan ini saya sudahi ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Datuk Ahmad Datuk Seri Haji Ibrahim. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani segulai sejalai. Masa saya kurangkan banyak ni, kertas ni dah dibuang ni. Masa singkat. Untuk belanjawan 2024, kita boleh lihat sebanyak 393.8 bilion telah diperuntukkan, di mana sejumlah 303.8 bilion diperuntukkan untuk belanja mengurus, manakala 90 bilion pula bagi belanja pembangunan dan 2 bilion untuk simpanan luar jangka. Alhamdulillah, belanjawan kali ini memberi unjuran kepada kita bahawasanya negara kita berada di landasan yang tepat walaupun kita menyedari keadaan ketidaktentuan ekonomi global makin mencabar. Lebih-lebih lagi krisis kemanusiaan di mana serangan rejim Zionis Israel ke atas penduduk Palestin di Gaza dan juga penggolakan krisis geopolitik perang Rusia-Ukraine yang tiada penghujungnya. Yang Dipertua, apa yang menarik perhatian saya terhadap kerangka belanjawan 2024 yang bertemakan reformasi ekonomi, memperkasakan rakyat, ialah mengenai penyasaran semula subsidi, di mana penyasaran subsidi ini dapat menjimatkan sebahagian hasil dan terus disalurkan kepada bantuan tunai melalui sumbangan tunai rahmah. Yang akan menjadi masalah dipandang saya nanti ialah apabila pelaksanaan penyasaran subsidi itu adakah akan menjadi seperti permasalahan sebelum ini. Sudah pasti saya ingin mengetahui apa langkah-langkah dan juga mekanisme dalam menstrukturkan semula penyasaran subsidi ini. Lebih-lebih lagi bila kita hendak menyasarkan subsidi kepada golongan sasar agar tidak tersasar terus dari matlamat subsidi. Saya berharap agar kerajaan meneliti kaedah yang mana lebih bagus untuk menyasarkan subsidi bersasar ini. Kemungkinan mekanisme apungan terurus boleh disyorkan untuk kerajaan. Kaedah ini berasaskan mekanisme harga automatik APM dan juga kadar mata wang, yang mana kerajaan akan mengira harga purata bagi bulan tertentu dan menetapkan harga untuk bulan berikutnya. Apa-apa jua keputusan, saya berharap agar kerajaan terus komited membela nasib rakyat. Saya menyokong langkah kerajaan untuk memperkukuhkan kapasiti dan fungsi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC untuk mengawal ketat dan menghapuskan amalan pakat harga. Ini adalah jalan terbaik untuk memastikan tiada lagi alasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menaikkan harga yang tidak munasabah sewenang-wenangnya. Datuk Yang Dipertua, untuk 2024 sebanyak 2.4 bilion diperuntukkan untuk membina, menyelenggara dan membaik pulih kuartus penjawat awam, guru, hospital, anggota polis, tentera dan bomba. Ini memberi gambaran bahawa kebajikan penjawat awam terus terbela. Manfaat yang cukup besar untuk penjawat awam. Penjawat awam merupakan nadi dan jantung kepada kerajaan. Saya sebagai seorang daripada anak pegawai polis yang pernah tinggal di beberapa kuartus kerajaan yang berlainan sampai umur 16 tahun, saya ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada kerajaan. Sekarang dah terlalu banyak yang boleh dikatakan daif. About time and it's overdue. Terima kasih. Saya juga mengambil baik dengan pelan untuk membangunkan ekonomi rakyat
seperti program pembangunan premis tamu desa untuk membangunkan infrastruktur keusahawan bagi penjajah dan peniaga kecil terutamanya di Sarawak dan Sabah. Selain menjadikan tamu desa sebagai platform dan one-stop center dengan izin, saya berharap agar infrastruktur ini menjadi satu tempat yang bermanfaat untuk penjajah dan peniaga kecil. Malah boleh dijadikan sebagai tempat tarikan untuk pelancong luar dan dalam. Kalau boleh, saya cadangkan supaya konsep tamu desa nanti berciri tradisional dan moden, lengkap dengan kemudahan Wi-Fi. Saya berharaplah. Ya. Ini satu-satunya cara untuk penjajah dan peniaga untuk mengembangkan saiz ekonomi mereka dan juga memasarkan produk tempatan kepada pengunjung luar yang berkunjung ke tamu desa. Datuk Yang di-Pertua, dalam kita memacu ekonomi penjajah dan peniaga, kebajikan mereka haruslah terbela dan terjaga. Saya menyokong permodenan prasarana awam seperti gerai, pusat penjajah, warung kecil dan gerai. Saya boleh katakan ini adalah budaya dan tradisi Malaysia sejak dahulu lagi yang harus kita kekalkan dan mesti diperkasakan supaya ada kesinambungan untuk generasi akan datang. Contoh terbaik yang saya boleh kongsikan ialah negara jiran kita Singapura, di mana mereka jadikan hawker stall dengan izin, hawker food court sebagai budaya mereka, sehingga mereka menjadikan food court ini sebagai tempat tarikan kepada pelancong dari luar negara, mereka yang singgah. Kita perlu terapkan kebudayaan ini menjadi jambatan kepada perkembangan ekonomi untuk rakyat. Peranan ini patut diambil kira dan diberi sokongan yang padu oleh ketiga-tiga kementerian, iaitu Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, dan juga Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan. Dalam masa yang sama, tempat sebegini telah jadi tempat lepak masyarakat kita yang berbilang kaum, bercampur gaul dan mengeratkan silaturahim dengan komuniti setempat. Saya harap selepas ini boleh juga kita ketengahkan bazar Ramadan dan bazar Aidilfitri di bawah prasarana awam atau pasar khas yang tetap dan boleh dikongsikan dalam musim dan pusingan dengan yang lain-lain perayaan seperti Mooncake Festival, Lantern Festival, Deepavali dan Christmas untuk pedagang kecil. Datuk Yang di-Pertua, apabila kita bercakap mengenai soal kos sara hidup rakyat, benda dan perkara asas ialah pendapatan rakyat. Adakah ianya setimpal dengan kos kehidupan? Ini termasuklah harga-harga barang mentah, barang basah dan sebagainya. Keperluan dan kehendak mereka patut diambil kira juga. Oleh itu, saya menyokong usaha kerajaan dalam mengetengahkan isu berkenaan penyeragaman harga barang di Sarawak, Sabah dan Labuan. Kita tahu sejak 2009 lagi, usaha ini telah dilakukan dan ditambah baik. Bukan apa, kita juga mahu rakyat di Pandalaman dan luar bandar dapat menikmati harga yang sama seperti mana yang kita nikmati di bandar-bandar besar sekarang. Datuk Yang di-Pertua, saya menyambut baik Kerajaan Persekutuan menyokong hasrat Sarawak untuk membangunkan Institut Kanser di Sarawak. Ini kerana kanser merupakan penyakit berjangkit kedua terbesarnya dikesan di Sarawak. Ianya boleh memudahkan pesakit-pesakit kanser dalam wilayah Sarawak dirawat dan tidak perlu lagi untuk mereka pergi ke Kuala Lumpur atau Kota Kinabalu yang boleh membebankan mereka dari segi kos pengangkutan, penginapan dan makan minum. Terima kasih dari kami yang mempunyai ahli keluarga yang masih atau pernah mengidap penyakit kanser.
Datuk Yang Dipertua, soal kesihatan merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Selain menjaga kesihatan diri kita, fasiliti atau kemudahan kesihatan mestilah setaraf dengan apa yang kita inginkan. Retirement village dengan izin kampung pesara. Bolehkah kerajaan memikir untuk membiayai atau menyerah dengan sokongan padu kepada pihak swasta untuk membina dan menjaga populasi warga tua yang semakin bertambah kini? Kemungkinan kerajaan boleh menyediakan beberapa bentuk rebate cukai untuk mereka yang ingin meneroka pasaran khusus ini untuk pesara dengan kemudahan perubatan lengkap dan pusat penjagaan khas. Tolong jangan disamakan dengan old folks home atau rumah orang tua. Something yang better dengan izin, ya, dengan lengkap. Kita semua tidak boleh lari dari menjadi tua. Kita semua harus mempertimbangkan isu ini untuk diri kita sendiri dan mereka yang akan mengikuti kita pada masa yang akan datang. Datuk Yang Dipertua, mengenai keselamatan dan pertahanan pula, saya menyambut langkah kerajaan untuk menambah bilangan aset ketenteraan. Cuma untuk aset di kawasan perairan, hanya penambahan bot pemintas, kapal peronda dan bot pelbagai jenis sahaja yang ditambah. Bagi saya, untuk kawasan perairan, negara harus dijaga dengan penambahan aset kapal-kapal besar yang lebih canggih. Kapal Cina, Coast Guard selalu menceroboh kawasan perairan negara kita dan negara jiran kita seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Taiwan dan Indonesia. Sendirian kita mungkin dilihat sebagai tiada apa-apa, tetapi sebagai ASEAN Joint Naval Grouping dengan izin, kita harus dilihat sebagai kuasa yang mengurunkan untuk diambil serius dan tidak dibuli. Kebanyakan kita di Asia Tenggara ini terletak di dalam The Malay Archipelago dengan izin The Kepulauan Melayu. Mungkin perlu ada inisiatif untuk Malaysia ke ASEAN mencadangkan untuk menukar nama Laut Cina Selatan kepada nama asalnya Laut Champa dengan PBB. Nama Laut Cina Selatan telah menimbulkan keangkuhan yang mengelirukan di pihak negara China. Perkara sebegini juga patut dan harus ditangani agar kedaulatan negara terus terjaga dan terkawal. Pencerobohan tersebut dianggap sebagai ancaman kepada kawasan pesisir dan kawasan perairan negara kita. Sudah tiba masanya kerajaan dan kementerian meneliti semula program penambahbaikan aset-aset kapal perang tentera laut di Raja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia dan Polis Marine, supaya ada ketegasan dan lebih keupayaan dari kita untuk menjaga dan mengawal kawasan perairan kita. Akhir kata, saya berharap belanjawan kali ini dapat memangkin pertumbuhan ekonomi negara dan seterusnya memacu negara kita untuk terus berdaya saing dan terus ke depan dalam mendepani suasana ekonomi yang mencabar. Dengan ini, Datuk Yang Dipertua, saya menyokong belanjawan 2024. Terima kasih. Terima kasih. Ringan sikit saya nak habiskan 3 lagi ya. I think saya sekarang menyebut Yang Berhormat Senator Datuk Samsudin bin Haji Abdul Ghaffar. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana diberikan kesihatan yang baik untuk sama-sama turut membahaskan RUU Perbekalan 2024 ataupun Belanjawan 2024. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan ucapan terima kasih kepada
Datuk Yang Pertua kerana memberikan izin untuk saya mengambil bahagian membahaskan RUU ini. Dari Setiawan ke Kuala Kedah, singgah sekejap di Bagan Serai. Belanjawan negara dirangka sudah, rakyat berharap masalah mereka akan terlerai. Tan Sri Yang Dipertua, saya mulakan perbahasan ini dengan menyentuh keterjaminan makanan. Saya memilih untuk mendahulukan isu ini kerana sebaik mana sekalipun perancangan yang dirangka untuk kesejahteraan rakyat, kecapaian matlamatnya akan terjejas jika masalah rakyat tidak dapat diselesaikan. Kelihatan pelik tetapi benar, negara yang dianugerahkan ilahi dengan tanah yang subur, kawasan yang luas dan sesuai untuk pertanian serta iklim yang sesuai mengalami masalah untuk menampung keperluan makanan rakyat. Di sebalik sindrom pelik dan benar itu, negara perlu membelanjakan kira-kira 70 bilion setahun untuk mengimport berbagai bahan makanan bagi menampung keperluan 33 juta rakyat di negara ini. Angka 17 bilion ini merupakan kira-kira 18% daripada belanjawan negara untuk tahun 2024. Begitu banyak wang kita mengalir keluar negara demi menjamin rakyat mendapat makanan yang secukupnya. Bukan tidak disedari sejak dulu lagi bahawa penghasilan beras di negara ini tidak pernah mencapai tahap yang cukup untuk rakyat. Mengikut rekod kadar sara diri beras negara bagi tahun-tahun 2020, 2021 dan 2022 adalah masing-masing pada kadar 62.9%, 65.2% dan 62.5%. Justru bagi menampung keperluan beras untuk rakyat, sebanyak kira-kira 40% bekalan beras perlu diimport. Satu lagi kisah pelik tetapi benar ialah mengenai bekalan benih padi. Dalam pada kita Rio Rendah membincangkan bagaimana hendak meningkatkan penghasilan padi per hektar, termasuk soal agronomi, teknologi pertanian, pengurusan air di sawah dan sebagainya. Tiba-tiba kita dikejutkan dengan kisah para pesawah tak dapat bekalan benih padi yang sesuai dan mencukupi. Dalam masa yang sama, harga benih padi naik mendadak. Kita boleh saja menuding jari kepada pelbagai pihak, tetapi natijahnya para pesawah terus menjadi mangsa dan usaha meningkatkan penghasilan padi tidak akan tercapai. Sekaligus, agenda keterjaminan makanan terus akan gagal. Situasi tersebut mendedahkan rakyat dan negara kepada beberapa keberangkalian dan risiko, termasuk ketidakcukupan bekalan beras import, kenaikan harga yang tidak dapat dikawal, persengketaan geopolitik, bencana alam dan perubahan iklim, pemberhentian bekalan dari negara-negara pembekal atas sebab-sebab tentu dan sebagainya. Perkara yang saya bangkitkan ini bukan di luar pengetahuan pihak kerajaan, tidak kira kerajaan dulu ataupun kerajaan sekarang. Cuma yang jadi persoalan ialah kenapa setelah terhantuk baru terengadah. Namun masih belum terlewat untuk pembetulan kesilapan silam demi kemasalahan rakyat. Saya tidak ada membawa idea yang untuk disampaikan bagi menangani isu keterjaminan makanan. Walau bagaimanapun memadai kiranya saya menyuarakan pandangan berikut kalau boleh dimanfaatkan. Berpijaklah di bumi nyata dalam mendepani realiti. Elakkan berpolemik dan mempolitikkan isu berkaitan dengan makanan rakyat.
berhenti sindrom penipuan dan penyataan populis yang akhirnya merangkap rakyat dan negara dalam masalah yang sukar dirungkai. Realisasikan apa yang direncana dalam Belanjawan 2024 dalam konteks keterjaminan makanan negara. Elakkan pembaziran dan tumpukan kepada pencapaian matlamat dan mengatasi masalah. Saya ingin mengingatkan diri saya dan juga sekalian ahli Dewan serta mereka yang bergelar pemimpin bahawa rakyat yang lapar membuka minda mereka untuk diisi dengan elemen-elemen yang boleh menjerumus rakyat dan negara ke lembah kehancuran. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin beralih kepada soal kesihatan rakyat. Kementerian Kesihatan adalah di antara kementerian yang mendapat peruntukan yang besar, iaitu kira-kira 41.22 bilion. Iaitu jumlah peruntukan ini adalah di antara yang terbesar dalam Belanjawan 2024. Ini mencerminkan keprihatinan dan komitmen pihak kerajaan terhadap kesihatan rakyat. Sehubung dengan perkara itu, saya ingin menyentuh beberapa aspek yang dianggap wajar diberi perhatian, iaitu di antaranya termasuk sering kedengaran rungut ubat yang penuh, tak cukup katil, tak cukup doktor pakar, kekurangan jururawat terlatih dan tak cukup peralatan perubatan dan kesesakan di unit-unit kecemasan dan sebagainya. Selain daripada itu, turut kedengaran rungutan tentang perlakuan kurang mesra terhadap pesakit oleh petugas-petugas kesihatan. Sesungguhnya kerja menuding jari punca kepada kelemahan-kelemahan itu amat mudah. Namun, apa yang lebih penting ialah soal penambahbaikan. Saya berpendapat bahawa induk dan punca kepada usaha menambahbaikan ialah faktor kemanusiaan. Ini menjurus kepada suntikan nilai-nilai murni dalam soal tadbir urus dan tata kelola serta hubungan mesra dan rasa simpati terhadap pesakit dan juga pelanggan. Sehubung dengan ini, elok kiranya skim latihan petugas-petugas kesihatan diberi lebih penekanan tentang soal sikap dan etika serta kemahiran berorientasi dengan pesakit. Di samping keberkesanan ubat dan juga rawatan, soal menjaga hati dan perasaan pesakit juga amat penting. Dalam masa yang sama, kita sering mendapat rungutan tentang klinik-klinik kesihatan yang tidak cukup bilangannya untuk menampung keperluan di kawasan-kawasan desa dan juga pendalaman serta kemudahan-kemudahan yang tidak mencukupi. Adalah diharap peruntukan Kementerian Kesihatan bagi tahun 2024 akan dapat mengatasi isu-isu yang dibangkitkan ini. Ungkapan mencegah lebih baik daripada mengubat tidak pernah terpadam dalam dunia perubatan dan juga amalan kesihatan. Sesungguhnya pihak Kementerian Kesihatan memang mempunyai dan melaksanakan program pencegahan dan mitigasi, namun apa yang saya ingin bangkitkan di sini ialah soal pelaksanaan dan tindakan penguatkuasaan serta kebersekanannya. Sehubung dengan itu, saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian Kesihatan kerana membentangkan RUU Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2023. Selain daripada itu, bagaimana dengan kawalan ke atas produk-produk lain yang membahayakan kesihatan? Ini termasuk bahan larangan dalam produk-produk kosmetik, ubat-ubatan dan sebagainya. Dan bagaimana pula dengan kawalan ke atas bahan membahayakan kesihatan yang terdapat dalam produk-produk makanan segera, kudap-kudapan, kegemaran kanak-kanak dan sebagainya, termasuk apa yang disebut sebagai makanan segera. Bagaimana dan
Setakat mana kawalan serta tindakan penguatkuasaan mengenai perkara ini kerap menimbulkan tanda tanya. Kata orang tua, akal yang sihat datangnya dari badan yang sihat. Dan terdapat juga ungkapan yang berbunyi, fikiran yang cerdas datangnya dari badan yang cerdas. Justru peranan Kementerian Kesihatan yang diberikan peruntukan yang begitu banyak adalah cerminan usaha gigih untuk menentukan rakyat sihat, kerana rakyat yang sihat boleh menjamin masa depan negara. Tan Sri Yang di-Pertua, di samping itu, kerajaan perlu juga mengambil berat mengenai penjagaan kesihatan dan kebajikan warga emas. Kalau boleh disediakan jumlah dengan jelas peruntukan yang diperlukan oleh golongan ini. Golongan warga emas ini tidak harus dilupakan kerana golongan ini bukan tiba-tiba menjadi tua. Sepanjang tempoh mereka masih muda dan aktif mental dan fizikal mereka sikit sebanyak pernah berbakti kepada rakyat dan negara. Sebilangan daripada mereka bergadai nyawa untuk berkhidmat kepada negara sama ada secara langsung atau tidak langsung. Justru mereka perlu diambil perhatian berat. Tan Sri Yang di-Pertua, saya juga mengambil peluang di Dewan Yang Mulia ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan kerana dijangka menaikkan gaji penjawat awam dan alaun pesara pada tahun hadapan sebagai salah satu usaha untuk merancakkan kembali ekonomi negara. Ini sudah pasti mengembirakan kira-kira 1.6 juta penjawat awam dan kira-kira 900,000 pesara-pesara. Sudah kira-kira 14 tahun skim penjawat awam ini tidak disemak. Perlu diingat, gaji penjawat awam akan tinggal separuh apabila mereka bersara sebagai bayaran pensyen bulanan. Majoriti daripada mereka ini mendapat bayaran pensyen yang tergolong dalam kategori kurang berkemampuan. Malah sebilangan daripada penjawat awam yang masih bertugas pun terdapat golongan yang menerima gaji bulanan yang boleh dikategorikan sebagai golongan kurang berkemampuan. Semoga dengan pelaksanaan dasar gaji progresif yang dijangka bermula pada bulan Jun 2024, mereka tidak tergolong dalam kategori yang saya sebutkan tadi. Tan Sri Yang di-Pertua, saya akhiri bingkisan perbahasan saya dengan 2 rangkap pantun. Kalau tuan pergi kedai, belikan saya ikan gelama. Kalau belanjawan disusun baik, keberkahannya dikongsi bersama. Rintik-rintik hujan gerimis singgah berteduh di pohon jati. Bawalah balik mana yang manis, sebarang yang keruh tinggalkan di sini. Sekian, terima kasih. Datuk Yang Pertua, saya mohon menyokong. Terima kasih. Mungkin pantun yang akan dibalas oleh yang di-Pertua Tan Sri nanti. Sekarang kerana Yang Berhormat Tuan Roderick ada mesyuarat selepas ini, pukul 4, saya minta jemput Tuan Roderick berbahas. Terima kasih, Silakan. Dato' Yang di-Pertua. Salam hormat dan selamat petang yang dimuliakan Tuan Speaker dan ahli-ahli yang berhormat senator sekalian. Sebelum meneruskan perbahasan saya di Dewan Yang Mulia ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merangkakan terima kasih dan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana belanjawan 2024 telah menumpukan dalam reformasi ekonomi serta memperkasakan rakyat Malaysia. Perkara yang paling utama yang ingin saya sentuh pada hari ini adalah tidak lain dan tidak bukan mengenai perjanjian MA 63. Sudah menjadi seperti satu
budaya ataupun norma bagi kami dari Sarawak untuk bercakap mengenai perjanjian MA 63. Perkara pertama yang ingin saya bawa pada persidangan kali ini ialah mengenai pembelanjaan pembangunan bagi negeri Sarawak di bawah IUU Perbekalan dan unsur anggaran Perbekalan Perbelanjaan 2024. Saya menghargai usaha kerajaan Persatuan Negara untuk merealisasikan perjanjian MA 63 ini. Namun, untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, dan dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang semakin meningkat kini, semakin ramai rakyat Sarawak dan Sabah semakin sedar dan memahami inti parti perjanjian 63 ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri kita di atas peningkat Julai peruntukan pembelajaran pembangunan berjumlah 5.8 bilion kepada Sarawak. Walau bagaimanapun, ramai rakyat di Sarawak telah mengeluarkan rasa tidak puas hati kerana mereka tidak puas hati dengan peruntukan Sarawak di bawah Belanjawan 2024 kali ini. Kalau dibandingkan tahun 2022, peruntukan sebanyak 4.67 bilion, tahun 2023 sebanyak 5.6 miliar, kenaikan sebanyak 930 juta. Tapi tahun 2024, peruntukan dinaikkan cuma hanya 200 juta ke 5.8 bilion bagi tahun hadapan. Secara ikhlas, saya berpendapat kenaikan ini agak rendah kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini. Peruntukan Sarawak perlu lebih inklusif, adil dan seimbang kerana jurang pembangunan di Sarawak semakin melebar kalau dibandingkan dengan Semenanjung. Satu fakta yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, Sarawak negeri ialah paling luas di Malaysia. Jumlah pendudukan semakin meningkat dan kos Sarawak itu semakin membebankan, sudah tentunya memerlukan lebih banyak pembangunan dalam setiap aspek seperti kemudahan prasarana, pendidikan, kesihatan, pengangkutan, keselamatan dan sebagainya. Jadi saya ingin menyuruh agar kerajaan mengambil pendekatan dan langkah-langkah yang lebih inklusif, lebih adil dan lebih seimbang untuk mengurangkan jurang pembangunan yang sangat ketaran sekian lama di antara Semenanjung, Sarawak dan Sabah. Selaras dengan kesepakatan yang termandung di dalam perjanjian MA 63 ini. Datuk Yang di-Pertua, perkara seterusnya yang ingin saya bangkitkan di bawah tanggungjawab Kementerian Kewangan ialah mengenai caruman kumpulan wang simpanan pekerja ataupun KWSP. Seperti yang tidak sudah sedia maklum, menurut jawapan Timbalan Menteri Kewangan baru-baru ini, simpanan KWSP rakyat-rakyat kita sudah berada di tahap kritikal. Menurut laporan beberapa media, jawapan bertulis Kementerian Kewangan baru-baru ini menyatakan bahawa hanya selama 6.3 juta atau 48% daripada ahli KWSP berumur bawah 55 tahun mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Ini bermakna pendapatan persaraan sebanyak RM42 sebulan bagi tempoh 20 tahun. Ini adalah satu tahap yang sangat kritikal. Cuba bayangkan apa yang kita boleh makan dengan hanya RM40 sebulan ini. Keadaan ini sudah pasti akan menjadi satu beban yang besar kepada negara. Saya mendukung penuh usaha kerajaan setakat ini dalam usaha untuk menarik minat rakyat untuk mencalon dengan menambah baik, memperluaskan dan menstruktur semula struktur sistem KWSP yang sedia ada. Saya berpendapat usaha ini tidak mencukupi. Usaha-usaha perlu diperluaskan untuk meningkatkan sumber pendapatan rakyat kita. Bercakap tentang sumber tenaga kerja dan peluang pekerjaan, saya ingin mendapatkan penjelasan tentang insentif kerajaan iaitu bencana kerjaya yang ada asalnya ditumbuhkan untuk membantu golongan rendah dan yang tidak aktif bekerja. Program atau insentif yang sangat baik daripada pihak kerajaan untuk membantu rakyat menambahkan sumber pendapatan mereka. Namun menurut banyak laporan-laporan media, insentif ini telah diselewengkan oleh banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
Jadi saya ingin tahu setakat ini berapa ramai yang telah terkait dengan skedul insentif bencana ini. Selain melalui PKSO, apakah atau adakah sebarang inisiatif lain kerajaan untuk membuka peluang pekerjaan kepada golongan rendah dan golongan tidak aktif bekerja di bawah Belanjawan 2024, khasnya bagi golongan rakyat di luar bandar? Apakah langkah-langkah kerajaan untuk memastikan tiada penyelewengan berlaku seperti apa yang berlaku kepada bencana? Dato' Yang di-Pertua, berkaitan isu KWSP ini dengan jumlah cadangan yang sangat mengejutkan, saya dapat merumuskan bahawa sistem perlindungan sosial untuk wakil emas kita adalah sangat lemah. Menurut laporan dari Jabatan Statistik Malaysia setakat 2022, terdapat selama 11% atau 3.6 juta orang wakil emas, manakala menjelas 2030 dijangkakan 15.13% atau 5.8 juta penduduk akan mencapai usia 60 tahun dan ke atas. Kita sedang menghadapi fenomena penurunan penduduk dan fenomena ini akan memberikan impak yang besar kepada negara dan rakyat dari segi ekonomi, produktiviti, kesejahteraan sosial, kualiti kehidupan dan kesihatan. Kalau mengikut tarifah PBB atau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menyatakan bahawa suatu negara sedang menuju ke masyarakat menurun apabila jumlah populasi berusia 65 tahun ke atas mencapai 7%. Kalau menurut laporan Jabatan Perangkaan pula, kita sudah mencapai masyarakat tua pada tahun 2020. Jadi kalau kita melihat dari 2020 sehingga tahun ini, apakah pencapaian kita setakat ini di dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan wakil emas kita? Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan apakah langkah jangka masa pendek dan jangka masa panjang untuk Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi menangani dan menambah baik kebajikan termasuk kemudahan dan sistem sokongan bagi memastikan kebajikan wakil emas kita terjaga khasnya bagi golongan wakil emas yang tinggal di luar bandar. Dengan ini saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan agar sumbangan tunai ramah atau SDR diwajibkan kepada golongan wakil emas yang kurang upaya dan berdampak rendah. Seterusnya, Dato' Yang di-Pertua, saya ingin menyontoh tentang pembelanjawan peruntukan di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital. Saya ingin menarik perhatian ahli-ahli yang berhormat mengenai pengalaman seorang guru yang mengajar di pedalaman Sarawak. Di antara banyak-banyak pengalaman guru-guru yang mengajar di Sarawak, saya tertarik dengan pengalaman guru ini. Dengan inisiatif sendiri, guru ini terpaksa membeli alat branding Starlink untuk menyelesaikan masalah campaian internet yang sangat terhad di sekolah tempat beliau mengajar. Menurut guru tersebut, campaian internet yang disediakan oleh pihak sekolah melalui satelit sangat rendah dan terhad dengan kuota limit GB sebulan dengan kelajuan bulatan 25 MB sahaja. Talian internet telefon juga hanya setakat 2G dan sangat tidak stabil. Guru ini telah menggunakan gaji beliau sendiri untuk membeli Starlink yang bernilai RM2,400 semata-mata untuk mendapatkan campaian berkelajuan yang lebih tinggi demi membantu memudahkan kerjanya sebagai seorang guru dan meningkatkan tahap pembelajaran anak murid di sekolah tersebut. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merangkakan syafaat kepada tindakan guru ini dan setinggi-tinggi penghargaan di atas dedikasi dan pengorbanan semua guru-guru yang mendidik anak-anak kita di kawasan pedalaman, tidak mengira sama ada di Sarawak, Sabah maupun di Semenanjung. Menurut laporan yang saya petik dari laman Kementerian Komunikasi dan Digital, Sarawak dijangkakan akan menikmati campaian internet menyeluruh menjelang 2024 di bawah program jalinan digital negara Jendela Fasa 2. 80% kawasan di Sarawak kini mempunyai liputan di bawah program Jendela Fasa pertama. Pihak kementerian juga sedang di dalam proses perundingan untuk meningkatkan penggunaan satelit kerana 600 lokasi dikenal pasti untuk mendapatkan perkhidmatan ini.
Saya ingin tahu di manakah lokasi-lokasi yang telah dikenal pasti ini. Saya juga ingin turut membawa suara dari pihak-pihak di bawah Mindanao, yaitu Skimbi, Tulai, Simba, KJT, dan kawasan Sereke, yaitu Bulak, Murutu, yang sudah sekian lama kekurangan kemudahan ini, walaupun berbagai usaha telah mereka lakukan untuk mendapatkan kemudahan ini, tapi masih belum mendapat perhatian yang sewajarnya. Saya mohon agar pihak kementerian untuk mengambil maklum akan hal ini. Di dalam dunia yang sedang beralih dan bergerak patas ke arah keseimbangan baru yang dikuasai oleh teknologi digital, saya mohon agar pihak kementerian dapat merealisasikan dan menyelesaikan masalah jambayan internet ini agar kita rakyat di Sarawak dapat meningkatkan mutu kehidupan kami dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara secara amnya. Saya ingin mencadangkan kepada pihak kementerian agar kemudahan Starlink ini digunakan sementara menunggu siapnya pelaksanaan pelan jalinan digital negara ini siap di Sarawak. Perkara seterusnya Datuk Yang di-Pertua. Menurut laporan, lebih kurang 5,64 bilion diperuntukkan kepada pihak kementerian bagi tahun 2024. Peningkatan sebanyak lebih kurang 13 juta dari jumlah peruntukan tahun 2023. Saya ingin tahu berapakah pecahan peruntukan di bawah kementerian ini di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Saya juga ingin memohon perincian perbelanjaan sama ada dalam bentuk program atau projek-projek termasuk projek penyelenggaraan dan penambahbaikan yang akan diberi kepada Sarawak khususnya. Sejumlah 81 juta diperuntukkan di dalam belanjawan ini bagi belanjawan pembangunan taman awan, pembangunan landscape dan penyelidikan dan pemeliharaan landscape. Saya menyuruh kepada pihak kementerian untuk memberikan perhatian kepada pembangunan prasarana khasnya taman-taman rekreasi bagi penduduk-penduduk yang menetap di kawasan pinggir pantai ataupun pekan-pekan kecil di Sarawak. Terlalu banyak taman-taman rekreasi yang kini sudah rosak, menyakitkan mata dan ada sesetengah tempat membahayakan kepada kanak-kanak khasnya. Saya ingin membawakan perhatian pihak kementerian kepada satu-satu taman rekreasi di Mindanao Sereke ini. Keadaan taman ini sudah sangat mengejutkan dan memerlukan perhatian pihak kementerian KBKT. Di sinilah tempat penduduk setempat untuk berrekreasi, berehat dan tempat kanak-kanak bermain. Saya sendiri turun barang meneliti keadaan. Saya sendiri melihat kebanyakan fasiliti playground telah rosak dan membahayakan kanak-kanak semasa bermain. Laluan bagi orang awam untuk jogging juga banyak yang sudah berlubang-lubang dan simen lantai juga sudah banyak lumus kerana tidak diselenggarakan oleh pihak-pihak yang berkenaan. Selain itu, Pasar Tamu Mindanao juga menghadapi nasib yang sama dan memerlukan perhatian dari pihak kementerian. Keadaan sosial Pasar Tamu ini sudah terlalu rosak. Banyak lampu dan kipas yang telah lama rosak. Pompon rosak menyebabkan air hujan masuk ke dalam pasar. Jumlah penambahan penduduk pasar ini sudah semakin sesak. Jumlah penjual juga semakin meningkat dan mereka terpaksa menjual barangan mereka di atas lantai sahaja. Keadaan kedudukan restoran makanan dan minuman bersebelahan dengan tempat menjual barang pasar seperti ayam, ikan dan daging. Saya ingin memohon agar pihak kementerian KBKT untuk dapat mengambil perhatian terhadap masalah kami di Pasar Tamu Mindanao ini. Saya bersetuju dengan perancangan kerajaan untuk menambah baik prasarana tantas awan di PPD, pihak berkuasa daripada seluruh negara. Saya mohon agar keseimbangan bentukan diberikan kepada pembangunan kemudahan seperti taman rekreasi dan pasar-pasar tamu. Saya percaya ketiga-tiga perkara ini bukan sahaja dapat meningkatkan kualiti kehidupan rakyat setempat, malahan ianya juga boleh menjadi salah satu daya tarikan pelancong. Isu selanjutnya, saya ingin membangkitkan isu yang saya percaya semakin teruk secara sosial. Secara sosial khususnya penyalahgunaan data dan penjudian atas talian. Analisis agensi NT Data Kebangsaan melaporkan peningkatan sebanyak 27% atau sejumlah
118,820 orang pendaki dari Januari sehingga Jun tahun ini berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun lepas yang berjumlah 93,534 orang pendaki. Apa yang lebih mengejutkan ialah 65% daripada pendaki-pendaki ini terdiri daripada golongan belia dan remaja. Tetapi jumlah ini melupakan golongan mereka yang sudah dikenal pasti, tapi saya percaya jumlah sebenarnya adalah lebih tinggi. Golongan yang menggunakan tetapi belum dikenal pasti ini yang amat merisaukan saya. Di Sarawak pula, setakat September tahun ini, kes penyalahguna data telah meningkat sebanyak 11,88% dengan 9,984 tangkapan dibuat berbanding dengan 8,030 pada tahun sebelum ini. Manakala pengurusi Persatuan Pencegahan Data Malaysia atau Pematang terus melaporkan baru-baru ini selama 9,198 individu telah ditangkap kerana terpapis dalam kegiatan penyalahguna data di Sarawak bagi tempoh Januari sehingga Oktober tahun ini. Walaupun mengikut laporan kata penyalahguna data di Sarawak masih di tahap rendah berbanding dengan negeri-negeri lain. Apa yang saya bimbang ialah golongan pengguna yang belum dikenal pasti dan jumlah pengedar yang semakin meningkat. Di kawasan kampung-kampung di Sarike, kini sudah mula wujud kontainer-kontainer dan kedai lunci yang menjual barang lunci di kebun-kebun atau di kawasan pertanian atau di tepi jalan di kampung. Padahal kawasan ini tidak mempunyai ramai penduduk dan lokasi kontainer yang tidak strategi di kawasan kebun-kebun dan pinggir jalan yang sungit. Apa yang mengherankan lagi ialah pemilik kontainer-kontainer ini bukan penduduk setempat. Ada desa-desu yang mensyaki kontainer-kontainer ini merupakan sarang aktiviti yang berkaitan dengan data dan perjudian. Selain daripada itu, semakin ramai ibu bapa yang mengadu kepada saya tentang kebimbangan mereka terhadap sejarah sosial ini di kalangan pelajar-pelajar di Sarike. Ramai juga para ibu bapa yang mengadu kepada saya kerana mereka terpaksa menghantar anak-anak mereka ke pusat pemulihan data. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak Kementerian Dalam Negeri. Berapakah peruntukan bagi pencegahan, lawatan dan pemulihan bagi negeri Sarawak bagi tahun hadapan? Apakah strategi kementerian untuk meningkatkan lagi kesedaraan tentang bahaya menyalahguna di kalangan pelajar-pelajar kita? Baru-baru ini juga dari 22 September sehingga 5 Oktober, operasi tatu khas yang dilakukan oleh pihak Polis Diraja Malaysia telah menjalankan sebuah ke atas 1,785 lokasi aktif yang menjalankan aktiviti perjudian atas talian dan loteri awan tanpa lesen di seluruh negara. Daripada jumlah ini, 735 sebuah ke atas perjudian atas talian, sebuah tertinggi untuk judi atas talian dilakukan di negeri Sarawak dengan 151 sebuah. Indikasi ini memberikan gambaran bahawa sejarah judi atas talian di Sarawak adalah yang paling tinggi di Malaysia. Lebih menakutkan lagi apabila kegiatan perjudian dalam talian ini turut ditangani oleh ahli politik dan segelintir pengawal kerajaan. Isu ini telah sering dibangkitkan di Parlimen. Namun sehingga ke hari ini apa yang jelas aktiviti perjudian dalam talian semakin berleluasan. Penduduk-penduduk luar bandar termasuk belia, pelajar-pelajar dan kanak-kanak pun sudah semakin pandai berjudi atas talian. Naluri ingin tahu kanak-kanak dan pelajar-pelajar kita mendorong mereka untuk mencuba sesuatu yang baru tanpa mengetahui kesan negatif yang bakal mereka terima akibat sejarah judi dan data ini. Sudah tiba masanya untuk kerajaan mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif untuk membentuk sejarah-sejarah sosial ini. Setengah minit lagi. Ya, saya bergulung. Sekian pembahasan dari saya, Datuk Yang di-Pertua. Akhir kata, selamat Hari Natal kepada semua warga Malaysia yang menyambutnya dan selamat Tahun Baru 2024. Kita doakan semoga pembangunan sosial ekonomi negara Malaysia akan lebih baik. Dengan ini saya mengokong IUU Perbekalan 2024 ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tepat. Sekarang saya menjemput
Pembahas YB Yang Berhormat Senator Dato' Wira Kornaikong. Silakan. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua kerana sudi memberi peluang kepada saya bersama-sama mengambil bahagian dalam pembahasan Belanjawan 2024 yang saya kira agak komprehensif dalam usaha kerajaan untuk mencapai keseimbangan yang tepat bagi memperkukuhkan daya tahan Malaysia pada saat cabaran global yang semakin meruncing. Di samping memajukan transformasi ekonomi dan meningkatkan hasil sosial ekonomi untuk semua. Saya juga melihat Belanjawan 2024 ini adalah menggariskan pendekatan seimbang antara peinginan siling dan lantai selaras dengan wawasan ekonomi Bandani yang dilancarkan sebelum itu yang secara tidak langsung menekankan komitmen kerajaan terhadap disiplin fiskal, keterusan dan menegakkan pengurusan kewangan awam secara berkhidmat. Namun begitu, terdapat beberapa persoalan yang ingin saya lontar berdasarkan kepada pengamatan saya dalam perincian Belanjawan 2024 ini merangkumi beberapa aspek yang boleh dirungkaikan oleh pihak kementerian. Dato' Yang di-Pertua, isu pertama iaitu cukai barangan bernilai tinggi HVGT. Saya menyambut baik cadangan pelaksanaan cukai barangan bernilai tinggi atau HVGT yang bakal memula 1 hari bulan Mei 2024 pada kadar 5 hingga 10% yang masih munasabah berbanding negara lain. Kadar ini masih dianggap rendah jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Indonesia misalnya, mengenakan cukai antara 10 hingga 95% untuk barangan seperti kediaman dan kenderaan bermotor. Dan begitu juga negara-negara seperti China yang melakukannya pada kadar melebihi 50% bagi barangan mewah seperti komestik, beg dan minuman keras. Korea Selatan dan Chile mengenakan kadar cukai ini pada kadar 10 hingga 50%, manakala Taiwan pada kadar 10%. Dengan anggaran pengenalan cukai ini dijangka memberi tambahan hasil sehingga 1 bilion ringgit kepada kerajaan. Saya dapati terdapat beberapa kerunsingan dari segelintir pihak yang perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan sebelum mengimplementasikan cukai baru ini. Pertamanya, kita dimaklumkan bahawa cukai ini tidak akan dikenakan ke atas pelancong asing yang datang ke negara kita. Persoalan saya, berapakah peratusan pelancong asing dan pembeli domestik yang membeli barangan bernilai tinggi di negara ini? Jika kadar cukai kita masih antara yang terendah berbanding negara lain, mengapa tidak kita kenakan kepada para pelancong asing juga? Adakah dengan pelaksanaan cukai ini juga boleh memberi kesan penggalakan terhadap rakyat Malaysia untuk terus berbelanja di luar negara berbanding negara tersendiri? Seterusnya, saya juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai implikasi pelaksanaan cukai ini terhadap barang kemas dengan izin juri yang dikatakan boleh menyebabkan kerugian besar kepada penjual dan peniaga emas. Tempatan apabila cukai ini akan menyebabkan ramai pengguna mencari sumber alternatif seperti dari Singapura atau melalui jualan tidak rasmi. Pengenalan cukai ini juga dijangka akan menyumbang kepada kejatuhan pendapatan sebanyak 10 hingga 30% bagi peniaga emas yang seterusnya akan menyebabkan pengurangan jumlah pengeluaran pada 2024. Pertanyaan saya ialah sejauh manakah kerajaan menilai pengenalan cukai ini akan memberi implikasi kepada industri seperti emas ini?
Datuk Speaker, saya ingin menyentuh cukai keuntungan modal CGT. Begitu juga saya menyambut baik cadangan kerajaan yang akan menguatkuasakan pelaksanaan cukai keuntungan modal CGT bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersil pada kadar 10% mulai 1 hari bulan Mac 2024 dan juga pertimbangan terhadap pengecualian CGT ke atas pelupusan saham berkaitan aktiviti tertentu seperti tawaran awal IPO yang diluluskan. Penstrukturan, dalaman dan syarikat modal teroka tertaluk kepada syarat ditetapkan. Sememangnya CGT merupakan cukai progresif bagi menangani ketidakadilan. Memandangkan kebiasaannya penerima keuntungan modal adalah individu kaya atau syarikat yang mempunyai kapasiti kewangan memegang aset seperti itu. Dan pengenalan CGT ini juga adalah landasan tepat dengan mengambil kira negara ASEAN lain juga telah pun melaksanakan CGT ini seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam. Namun begitu, saya ingin menarik perhatian kerajaan mengenai kebimbangan yang diutarakan oleh pakar-pakar pengecualian seperti adakah pengenalan CGT pada waktu ini adalah langkah yang tepat memandangkan negara sedang bergelut untuk menarik lebih banyak pelaburan. Dan sejauh manakah cadangan pelaksanaan CGT ini telah dirunding serta dibincangkan secara bersepadu dengan pihak-pihak berkepentingan. Saya juga ingin mendapat penjelasan dari kerajaan mengenai kewajaran atau rasional CGT ini hanya dikenakan kepada pemain saham seperti separuh masa yang rata-ratanya adalah PKS dan usahawan yang mungkin telah mengambil masa berpuluh tahun untuk mencapai prestasi sekarang. Sedangkan pemain saham sepenuh masa yang tidak menambah apa-apa nilai kepada ekonomi atau industri dikecualikan daripada sebarang cukai. Saya mohon untuk diperjelaskan mengenai perkara ini. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh keterjaminan makanan. Aspek keterjaminan makanan ini kini menjadi kebimbangan baru bagi negara. Pasca pandemik COVID-19 menyaksikan kenaikan harga bekalan makanan bukan sahaja di Malaysia, malahan global. Dasar kerajaan pada hari ini yang membenarkan import makanan dari negara pengeluar khususnya India, Australia, Brazil, New Zealand, Pakistan, Turki serta negara asing ASEAN telah mengakibatkan tahap kebergantungan negara kepada sumber bekalan import semakin tinggi dan terus merunjukkan kenaikan signifikan hampir setiap tahun. Perkara ini disokong berdasarkan data Jabatan Perangkaan yang mana jumlah import agromakanan dan hasil pertanian terpilih Malaysia pada 2022 meningkat kepada ringgit Malaysia 144.4 bilion daripada ringgit Malaysia 120.5 bilion tahun sebelumnya. Manakala import makanan terkumpul Malaysia secara keseluruhan bagi tempoh 5 tahun sejak 2018 hingga 2022 pula berjumlah ringgit Malaysia 296.4 bilion meningkat 31.8% berbanding 5 tahun sebelum 2013 hingga 2017 berjumlah ringgit Malaysia 224.9 bilion. Walaupun kerajaan
sentiasa membeli jaminan bahawa keperluan tempatan adalah mencukupi. Namun, hakikatnya cabaran sebenarnya yang dihadapi kerajaan bukan kepada bekalan semata-mata. Sebaliknya, harga produk import di pasaran yang sering berdepan tekanan kenaikan berterusan. Mendepani cabaran ini, kita berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memperuntukkan 400 juta ringgit disediakan bagi melaksanakan program pengukuhan keterjaminan makanan yang mengangkumi kerjasama erat bersama kerajaan negeri dalam mengoptimumkan penggunaan tanah bagi meningkatkan hasil tanaman dan ternakan. Penyediaan kemudahan pinjaman kepada pengusaha agro makanan dan sebagainya. Namun demikian, saya berpandangan bagi memastikan isu keterjaminan makanan ini terus diperkasa. Segala strategi dan inisiatif yang digariskan mesti dipukul bersama segala kementerian yang berkaitan dan bukan semata-mata hanya bertumpu kepada Kementerian Pertanian dan keterjaminan makanan sahaja. Dan pertanyaan saya mengenai perkara ini ialah sejauh manakah usaha mengenali pasti tanah-tanah terbiar di kawasan di luar bandar yang berpotensi untuk dimanfaatkan dan dimajukan menjadi tapak industri baru telah dilaksanakan bersama kerajaan negeri. Seterusnya, berkaitan pelepasan kawalan harga sementara bagi bekalan ayam dan telur di pasaran, saya ingin bertanyakan apakah perincian penuh mengenai langkah konkret lanjutan yang diumumkan menerusi pembentangan belanjawan tempoh hari. Datuk Yang di-Pertua, nampaknya masih izinkan. Saya ingin mengambil kesempatan untuk menyentuh isu peruntukan di Kampung Baru Cina. Kerajaan Madani telah menjamin untuk memperkasalkan kehidupan rakyat yang mesra. Namun baru-baru ini, menurut seramai 12 orang ketua-ketua Kampung Baru Cina di daerah Muar, Johor, telah memberitahu pihak media bahawa permohonan peruntukan Kampung Baru Cina untuk menaik taraf kerja infrastruktur masih belum menerima apa-apa jawapannya. Di sini saya meminta Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan memandang serius dalam perkara ini. Datuk Yang di-Pertua, dengan ini saya pohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih. Tapi kita masih ada 10 minit saja. Artinya tercapailah matlamat saya tadi untuk memberi peluang untuk 6 orang saja 2 jam. Tapi kita ada 10 minit. Ada yang pembahas yang pendek-pendek? Memang tak ada. Ataupun nanti sudah 5:30 kita sambung balik lagi. So, setujukah kita bagi pihak? Okey, teruskan. Nanti sambung. Kita sekarang memanggil untuk membahas Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Nelson Nalaki Raghunathan. You still got time. Jadi saya dapat berapa minit Yang Berhormat? 20 minit. 20 minit. Okey, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Okey. Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, merangkap Menteri Kewangan
kerana dapat membentangkan bajet 2024 dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kemerosotan mata wang negara, dijangkakan pula bahawa tahun 2023 agar sukar dari sudut ekonomi dunia. Maka negara memerlukan kepimpinan yang mampan dan kuat untuk ride the wave dengan izin. Saya berdoa agar Yang Amat Berhormat PMX berserta pasukannya dapat membuat yang terbaik untuk negara, iaitu menstabilkan ringgit, meningkatkan FDI, menggalakkan DDI dan sebagainya. Di sini saya ingin mengutarakan beberapa pandangan. 45-46 rakan-rakan senator telah memberi banyak pandangan, so kita tak nak ulang. Maka saya akan cuba mengambil masa ini untuk value add, menambah dengan izin. Pertama, saya ingin mengucapkan juga jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas peruntukan 100 juta kepada mitra, iaitu Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia. Kalau boleh tambah sikit, ramai Yang Berhormat telah minta. Kalau dapat, saya dahului dengan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Kedua, kepada Kementerian Pendidikan Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, saya difahamkan hampir 3,000 murid daripada SJKT Tamil tercicir, di mana mereka tidak meneruskan pelajaran ke sekolah menengah setiap tahun. Ini kerana pendidikan sekolah menengah masih lagi belum diwajibkan. Sekolah Tamil yang terletak di pedalaman mungkin sekolah mungkin sekolah menengah pula terletak jauh daripada tempat kediaman mereka. Maka motivasi untuk murid-murid tersebut terlebihnya daripada golongan B40 tidak bermotivasi untuk meneruskan pelajaran dan pelajaran terjejas. Saya cadangkan agar kerajaan membantu dengan memberi perkhidmatan pengangkutan ke sekolah bagi pelajar-pelajar yang tinggal berjauhan daripada sekolah menengah dan mewujudkan sekolah menengah berasrama untuk murid-murid tersebut supaya mereka boleh meneruskan pelajaran dalam suasana yang kondusif. Sekali lagi saya ingin mendesak KPM mempercepatkan RUU yang akan mewajibkan pendidikan sekolah menengah ini untuk memastikan agar sekolah rendah, pelajar sekolah rendah tidak lagi tercicir. Juga mempercepatkan penubuhan tadika di sekolah rendah seluruh negara. Ini amat diperlukan bagi keluarga muda yang memerlukan fasiliti tersebut. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana cadangan saya dalam sesi Dewan yang lepas supaya menggunakan bangunan kerajaan terbiar untuk maksud menjaga warga emas kita secara penuh masa ataupun daycare dengan izin telah pun diterima. Saya difahamkan bahawa satu fasiliti kerajaan akan disiapkan bagi tujuan ini. Mudah-mudahan lebih banyak fasiliti akan diubah suai untuk tujuan ini supaya lebih ramai warga emas daripada kumpulan B40 dapat menikmati kehidupan yang selesa di zaman tua mereka. Jadikanlah sistem penjagaan warga emas kita sebagai satu sistem yang terunggul di rantau ini. Untuk mencapai status penjagaan terunggul di rantau ini, saya ingin juga mencadangkan bahawa satu kategori jururawat pengasuh diwujudkan. Kurikulum bagi tujuan tersebut saya difahamkan sudah disediakan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran, namun tiada permintaan untuk program tersebut. Ini mungkin kerana career path dengan izin bagi tujuan ini tidak jelas. Percayalah, jika satu kategori jururawat pengasuh boleh diwujudkan oleh kerajaan dan diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam,
maka kerjaya tersebut akan dilihat dengan lebih jelas dan akan ada permintaan daripada anak-anak muda kita. Ini merupakan two-prong strategi dengan izin, iaitu sediakan kerjaya baru untuk belia kita dan keduanya untuk mengatasi kekurangan pengasuh warga emas di negara ini. So ini amat mustahak untuk memastikan bahawa jururawat pengasuh ini diiktirafkan. Ya. Dan kepada Kementerian Perpaduan pula, minta maaf, tetapi setakat ini saya belum nampak apakah peranan kementerian dalam memperkasakan perpaduan di Semenanjung Malaysia. Ini kerana saya difahamkan di Sabah Sarawak tidak ada problem unity ni. Mereka selalu berwar-warkan dia punya unity. Dia orang cakap kita ni tak ada problem. You orang di Semenanjung je ada problem. Tetapi kita tak bolehlah nak minta kewarganegaraan Sarawak ke Sabah. Jadi kita kena betulkan isu perpaduan di sini dulu, Semenanjung. Ya, dengan segala hormatnya saya meminta Menteri Perpaduan menyatakan apakah program-program yang akan dilaksanakan bagi mengukuhkan semangat perpaduan bagi tahun 2024. Dia ada bajet. Apakah bagaimanakah bajet itu akan digunakan? Saya minta Yang Berhormat tangguhkan ucapan Yang Berhormat sampai ke jam 5.30. Ya. Sikit lagi tahu. Tak nak, kita dah nak masuk 4.30 dah. Okay, saya terpaksa buat pemasyuran ni. Boleh. Terima kasih. Pemasyuran oleh Tuan Yang di-Pertua. Ahli-ahli Yang Berhormat, merujuk kepada peruntukan Peraturan Mesyuarat 11/5 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara, saya hendak menetapkan bahawa Majlis Dewan Negara hari ini tidak akan ditangguhkan sehingga selesai kesemua ahli yang nak berbahas ke atas DR 31/2023 Undang-Undang Perbekalan 2024 seperti yang tertera di nombor 1 dalam aturan urusan mesyuarat hari ini. Dan selepas itu Majlis Mesyuarat akan ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 7 Disember